Kan? Bahasa Indonesia kan? Sekejap, mana dah diumumkan. Asal BPS dia tak masuk. Dia tak apa, kita kena buat. Kita, kalau share full screen nampak apa? Oh, okey, okey, kejap. Okey, nampak apa sekarang? Nampak. Okey, nice. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan cover dua tajuk terus. Dua tajuk ni asalnya untuk Fadil, kita recap balik lah. Kan? 2 tahun lepas, setahun lepas, 1 sen lepas, 2 sen lepas, ulang sama. Okey, insyaAllah. Okey, ini just terkeja lah maksudnya untuk menunjukkan adalah untuk bahaskan. Okey, cara simple je halakah. Halakah ni ramai yang sebut kan macam Akasah tanya tu. Apa itu di circle kan. Saja je nama macam komersial sikit. Nama legal untuk kita punya PMH untuk kita handle usrah. Kalau macam dekat yang paling senang usrah lah. Usrah, halakah, di circle ataupun smart circle. Semua sama je. Okey. Apa tujuan halakah ni? Tak akan masuk jap lagi. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan usrah pada kali ini. Usrah untuk SEM ni dengan satu hadis. Hadis pertama, bukan hadis pertama kali dikeluarkan, tak. Ni Imam Nawawi dia susun lah, disusun dalam hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi. Hadis pertama ni adalah tentang niat. Semua faham. Innamal a'malu binniyat. Sampai panjang. Ayat agak panjang lah tentang hijrah soalan. Cerita kami yang awal tu, yang mana setiap malam tu bergantung dengan niat. Alhamdulillah. Atau kita puasa lah. Kalau kita tak niat malam, puasa ni sia-sia lah. Kan? Tapi kalau kita niat pun, gantung pada amalan kita pada hari ni kan, apa yang kita buat. Itu pasal solat, soalan. Semua akan bermula dengan niat. Alhamdulillah. Makan pun kan niat juga. Saja aku makan kerana Allah Ta'ala. Sebab bila kita start yang niat ni, perbuatan tu kita rasa macam secure lah. Kita nak buat dosa. Cuba aku niat kita nak buat dosa kena Allah Ta'ala. Lain macam kan. Saja aku niat kena Allah Ta'ala. Mana boleh. Itu. So ini Imam Nawawi letak sebagai hadis pertama ni macam sebab apa? Sebab dia apa klise kan. Kalau disebut dalam tazkirah ke apa kan. Okey, ni perbaharui niat. Kita kena jaga niat kita. Kita kena setkan kita big why. Bahasa peniaga ataupun bahasa perniagaannya ada big why lah. Dan apa kita tujuan kita. So ini sebab apa yang kenapa kita ambil hadis satu ni sebagai kita permulaan usrah kita adalah untuk kita tetapkan hati kita, niat hati kita. Sebab apa kita join usrah ni. Itu kita setkan dalam hati kita, okey, sepanjang SEM ni aku nak buat apa dengan usrah. Aku niatkan aku join usrah ni sebab apa? Kawan-kawan ajak ke, sebab saya saja nak join ke, kan, and so on. Adakah untuk mengisi masa lapang ke? Kalau isi masa lapang nanti kalau nakib ataupun anak ataupun pak anda ajak untuk buat usrah, tak ada masalah, kan, and so on. Sebab apa? Sebab niat awal tu. Kalau kita setkan masa, usrah ni kita untuk untuk just untuk isi masa lapang, untuk saja nak join aktiviti itu. So apa yang tidak balas masa depan tu akan bertindak dengan apa yang kita buat niatkan sekarang. Itu yang penting lah. So harapnya kita niatkan betul-betul dengan kita punya untuk usrah ni, untuk usrah hari dan masa ke depan lah. Okay. Alright. Ya. Anda masuk dengan pengetahuan ataupun bahasa Arabnya bukanlah halakah dia masuk usrah. Maksudnya keluarga tak. Yang masuk keluarga tu adalah usrah, bukannya halakah. Pernah faham? Halakah ni bukan usrah tapi maksud lain. Aziz, ni apa maksud dia Fadil? Mana tahu Fadil ambil bahasa Arab kan. Halakah maksud dia apa? Ikatan. Betul. Apa yang betul? Halakah, ikatan, apa? Ikatan kan? Bukanlah, ikatan akroid ikatan. So apa lah kita, sebab anda tak ambil bahasa Arab juga. So yang masuk keluarga tu dah usrah lah. Usrah. So istilah apa yang masukkan kalau dalam bahasa agama ataupun adin kan, agama
Kalau kita tengok macam pendidikan Islam, CTU, dia akan bagikan pengertian pada dua benda. Satu pada maksud bahasa tu sendiri, satu maksud istilah tu. Maksud istilah ni pemahaman lah maksudnya. Pemahaman. Macam kita baca doa tarawih kan. Allahumma innaka afuwwun karimun. Yang mana kita minta, sebab apa kita minta keampunan and so on kan. Sebagai maksud kita faham. So apa sebab apa istilah pada itu. Maksudnya apa yang kita nak grab daripada maksud tu. So istilahnya adalah kita ni dimasukkan yang usrah tu adalah sebab kita berkumpul ramai-ramai kan, untuk kumpulan individu Muslim yang beriman kepada Allah. Jadi kita kumpul untuk apa? Untuk meningkatkan dan juga menguatkan iman kita. Sebab kata Ustaz yang anda pergi sebelum PKP kan dekat masjid kampung anda tu, dia kata iman ni nak jadi nak dapat tu susah. Sangat susah kan. Tapi nak hancurkan senang je. Dengan tersalah sangka, dengan main-main je. Dengan macam kita talak kahwin kan. Kita just macam berlawak lah dengan bini. Aku talak kau satu kan. Automatik jatuh hukum. Sama dengan iman. Kita main-main je. Kita buat macam contohlah ada isu sebelum ni TikTok. TikTok ada orang TikTok tu dia buat macam minum air je. Tapi dia macam minum arak. Dia macam ikut water cafe kan. So kat situ menjadi hukum juga, jatuh hukum kat dia. So agak bahayalah dari segi iman ni, sangat bahaya. Sebab nak jaga tu susah, tapi nak hilang tu senang. Macam duit. Duit nak dapat susah, tapi nak hilang senang. Macam PKP jugalah, nak dapat kosong tu susah. Sekali je. Sekali je. Satu tarikh pada bulan apa tak? Bulan 7. Lepas tu dah hilang dah. Sama lah kita ambil contoh tu. So apa kita buat dalam usrah ni? Kita berusaha tolong menolong orang lain untuk memahami dan menghayati Islam. So antara ahli usrah kita share tentang quotes ke, kalau dia minat dengan tajuk tu dia share dalam group kita bincangkan. So tu lah kita hidupkan kan. Kalau ada program dari PMH sendiri kan, tentang contoh yang mabik sebelum ni kan, untuk ajak untuk Qiyam mulai, dia join. Ataupun tak join mabik apa, kita ajak orang untuk sekali kita bangun Qiyam pula, Qiyam kan. Kita nak ajak member kita dalam surah, kita ajak kan. Mana tahu dengan sebab kita ajak tu dapat lebih pahala daripada kita kan. Dia menambah pahala yang terkurang dalam kita punya amalan. Bagi kita ni banyak dosa insya-Allah. Okay, dijalin dengan satu ikatan persaudaraan Islam atas dasar akidah Islamiah. So nanti kita akan ke depannya kan, kita akan belajar apa itu persaudaraan Islam dan apa itu akidah Islamiah. Tapi apa yang untuk main dalam usrah ni adalah satu ikatan. Maksudnya kita berkumpul ramai-ramai ni sebab apa? Sebab kita nak kita nak berjumpa untuk kembali pada apa yang tadi tu, untuk bersama untuk beriman kepada Allah lah. Dan bila kita dah kenal nikmat kita berukhuwah tu kan. Kalau kita tengok akhi-akhi kita dalam persatuan kan, dia punya ukhuwah tu padu. Macam dia melawak, dia bukan adik-beradik tapi dia punya persaudaraan tu macam kuat. Macam mana itu dari segi kita lah yang kurang sikit pemahaman dari segi ukhuwah tu. Tapi kita bayangkan apa yang berlaku pada ukhuwah dalam sahabat. Dia ni bukan adik-beradik. Maybe ada lah adik-beradik di segi Abu Bakar menjadi ayah mentua kepada Nabi, maybe lah. Tapi itu bukan yang ditekankan. Tapi persaudaraan antara, contohlah sahabat-sahabat Nabi tu sanggup mengadai nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Padahal tu member je pun. Untuk apa? Nikmat dia tu diterasa bila kita bergerak kerja sama-sama lah. Kita akan macam hadis lah. Macam apa yang Sayyidina Umar cerita, kalau kita nak kenal member kita ni, kita kena bergerak sekali. Maksudnya kita kena berjalan jauh lah. Apa maksud dia? Apa ayat panjang ni? Tak ingat ayat panjang dia. Dia macam berjalan jauh. Kalau ayat lain apa? Musafir. Musafir. Musafir, betul musafir. Musafir. Kita tidur dan makan sekali. Sebenarnya kalau program fizikal seronok lah, kita dapat ukhuwah tu lagi padu lah kan. Betul tak Fadil? Fadil pernah sekali program sempat Mabit. Mabit. Saya dekat kampus lah, sempat berjoin event. Tak sempat.
3 minggu je. But, Tu. 3 minggu je college. 3 minggu je kau ni. Kalau sempat kan. Tu lah kita harapkan lah COVID ni dinaikkan sebab kita akan berjumpa dengan sahabat-sahabat kita. Kita akan kita sibuk dengan akademik tapi bila kita jumpa member kita ni kita punya masalah tu macam kurang sikit. Atau kita jumpa kawan-kawan kita lah. Tapi nanti kita rasa buat ukur lah. Apa beza persaudaraan Islam dengan persaudaraan kita dengan member kita? Apa beza dia? Bukan atau kita kawan member tu rendah, tak. Semua sama je. Semua alhamdulillah adalah ayat Quran katanya kita ni bersaudara kan. Macam mana yang masuk kat saudara and so on. Itu nanti kita masuk bab kedua lah. So, okay, usaha juga lah medan tabiah ataupun usaha membentuk generasi yang sanggup hidup dan mati berpuja ke Islam. Tapi untuk mendapatkan generasi yang sanggup hidup dan mati tu sangat susah. Kan? First dia kena kita faham apa itu, bukan apa itu usrah tak, apa itu Islam. Tu nak tahu apa itu Islam. Medium lah kita kena pergi pondok lah contohnya. Pondok kita kena kenal ustaz-ustaz yang kita fikah kita percaya lah. Maksudnya kita tahu dia punya akidah dia, kita tahu dia punya mazhab dia. Maksudnya tak jadi kontroversi lah untuk kita ambil ilmu. Kadang-kadang ada yang kontroversi katanya ambil ahli hadis sahaja, ada ahli Quran sahaja kan. So ni yang kita fikah lah. So, tapi kita tak ada masa. Tak ada masa nak jumpa ustaz, nak PM ustaz. Ustaz pula PhD kan. Kita pula baru masuk degree. So, kat media mana yang kita lagi yang kita boleh menambahkan kita punya keimanan kita? Kat usulah ni lah. InsyaAllah. Ya. Ya. Oh, tak. Oh, sekejap. Aduh, macam dengar benda ni. Sekejap Okay, kembali balik sebab tadi orang panggil buka Discord. So member Roger. So macam dengar macam suara daripada itu opening member. Okay. Abaikan tadi. Okay, sejarah. Sejarah ni macam yang sebut tadi yang sejarah yang kita terkenal lah tentang sejarah waktu permulaan sirah Nabi, sirah perkembangan Islam sendiri. Perkembangan Islam ni ada dua benda. Satu tertutup, tersembunyi dan juga zihar ataupun orang panggil apa? Terbuka. Apa itu tersembunyi, apa itu terbuka. Ada dua strategi, iaitu dakwah dan juga strategi apa nama? Strategi dakwah dan juga strategi apa? Dakwah dan juga strategi penyampaian. Dia ada dua benda. Satu strategi, satu dakwah. Okay, strategi Islam tu macam sebenarnya dia nak sebarkan siapa member-member dia and so on. Dalam dua benda ni pula ada pecah dua benda, iaitu kerahsiaan dan juga keterbukaan. Okay, permulaan Islam, dua-dua ni rahsia. Maksudnya orang luar tak tahu yang Islam tu tengah berkembang. Okay, satu. Orang luar tak tahu berapa banyak umat Islam. Itu kerahsiaan. Dan kat mana diorang punya gerak kerja, itu rahsia juga. Itu maksudnya yang kedua-duanya adalah sifat kerahsiaan. Nanti bila fasa yang kedua adalah dia terbuka sikit. Terbuka dia waktu bila? Waktu Sayyidah Umar masuk Islam, dia dengan beraninya pergi ke depan Kaabah, angkat dia punya pedang, siapa nak bunuh aku datang. Lepas tu ni lah, lepas tu Islam tu dah kembang dengan secara terbuka lah. Bahagian dakwah tu ataupun dia dah kenalkan siapa yang Islam, siapa yang tak, and so on. Lepas tu sebelum tu orang tak tahu kan siapa yang Islam, siapa tak, bila Islam ke tak. Itu yang ada kisah dia punya tuan dia tanya, kau Islam ke tak kan? Soalan. Sebab ni tapi kita nak bincangkan bahagian tu panjang lagi lah. Dia ada strategi dia sampai ke kota Mekah, kota Madinah, sampai kedua-duanya dah terbuka di mana strategi berperang and so on. Itu lebih banyak lah kita membincangkan. Okay. Tapi yang penting sejarah ni, pada awal Badru waktu dirahsia kedua-duanya, iaitu orang tak tahu berapa banyak orang Islam, berapa banyak macam mana cara penyebaran Islam macam mana disebarkan. Waktu ni di mana berlaku? Sistem adalah sistem usrah ataupun itu yang panggil usrah sebenarnya. Yang diorang panggil tak pasti lah panggil waktu apa kan. Kita panggil dia sebagai usrah. Itu. Yang dalam usrah ni pun Imam Hasan al-Banna yang
jadikan itu sebagai term. Sebelum tu tak dibincangkan sangat. So benda tu dibuat cuma dia tak jadikan sebagai satu tema, satu term. So saya sejarah ni dah tahu sebab sedikit kan di mana buat kat Abu Umar Abi Hakam Al-Kam bin Abi Hakam. Cuma Abi Hakam ni siapa tak tahu. Maksud Abi Hakam ni ada ayah pada Arkam tu. Kan? So bukannya nama Arkam bin Abi Hakam tu. Abi Hakam tu ada ayah Arkam tu. Tu yang macam pelik kan nama ayah dia sama. Agak pelik. Tapi kalau lebih mendalam lagi rupanya okey, faham. Sebab nama Arab ni banyak yang gedaran macam orang silap lah, macam orang Melayu lah. Namanya Ahmad, panggilnya lain-lain, Gentul lah, Gentung lah kan. Itu. Sebab dia satu lagi orang Arab ni juga dia main keturunan. Dia main keturunan soalan. Sebab tu kalau dalam kita memilih jodoh, kita pilih antara adalah keturunan. Sebab orang Arab lah selalunya di tingkat yang keturunan lah. Okey. Alhamdulillah saya bicara. Matlamat ni seperti apa yang kita bincangkan tadi lah. Untuk meningkatkan kefahaman tentang Islam kan. Sepanjang yang tadi pun kita tahu sedikit tentang Islam kan. Kat mana kerahsiaan kan. Semua tu. Padahal tak masuk dalam tajuk seterus tapi kita bincangkan sikit-sikit. Dalam COVID. Ada bukan semangat ukuah. Ini ukuah. Yang penting dalam kita pun usrah kan, keluarga. Bila keluarga ni kalau berlahir tak ada pelayan. Tahu kita percakapan kita kenal dekat Sabah, dekat Selangor, dekat Kedah dia dekat Kedah. Siapa nak kirim duit raya dia. Okey, bentuk satu dinasti yang benar-benar Islam. Okey. Ini semuanya hampir sama dengan pengenalan tadi lah. Okey. Alhamdulillah semua dapat kan. Simple je, simple. Okey, rukun halakah ataupun rukun usul sebenarnya dia ada 3. Satu ta'rif. Ta'rif ni apa? Pengenalan. Atau berkenalan-kenalan. Kan tadi tadi tersebut tentang ukuh kan. Lepas tu tadi pun awal tadi kita mulakan dengan ta'aruf. Mana kita berkenal itu kita kenal sahabat-sahabat kita. Bagi kita sebab apa? Sebab usrah ni adalah ingat balik pada objektif adalah untuk melahirkan dinasti yang sanggup hidup dan mati. Betul. So untuk melahirkan dinasti tu kita perlu kenal lah antara satu sama lain. Takkanlah nak bergerak kerja. Kau buat kau, aku buat aku. Jadi siap. Itu tak best. Dia macam tak ada bahagian sikit lah. Okey, maksudnya berkenalan. Okey, apa ni? Sebenarnya setiap kamu ada bersaudara, maka damaikanlah hubungan secara sama saudara kamu. Ini ayat surah Al-Hujurat ayat ke-10. Innamal bunyi pula. Innamal mu'minul. Okey, ayat dia sampai habis. Okey, tafahum ni apa? Kalau kita bahasa Arab, bahasa Melayu ni faham kan? Fahum. Okay, tafahum ni bersefahaman. Bila kita dah berkenalan, kita nak buat kerja ni, kita kena satu pala. So kita kena kenal, kita dah ada macam satu fikrah, satu kefahaman yang sama. Fikrah. Fikrah ataupun fitrah. Ada beza kan, fikrah atau fitrah. Fikrah ni fikri ataupun kepandaian. Maksudnya kan, dia macam, kita bahasa Arab ni. Takkan nak main dasar ke, masalah. Anda belajar state language sana pun Mandarin. Ni hao. Ya. Okey, faham. Macam yang tadi usul ni adalah untuk kita kembangkan kefahaman tentang Islam. So ini kat mana kita nak faham kan. Bukan nak kata kita faham. Maksud usul kita alim terus. Kita alim bahagian fiqh, kita alim bahagian akidah. Bukan. Belajar baru masuk terus dah alim dah. Bukan. Maksudnya kita at least kita tahu tentang firm lah. Di bahagian pengenalan Islam tu sendiri. Apa yang kita perlu faham, apa yang kita perlu belajar, akidatul awam ni apa benda. Maksudnya apa yang kita perlu sebagai orang mukallaf, sebagai orang awam ni apa yang kita perlu faham untuk kita at least macam kita belajar waktu sekolah kita belajar ABC kan. Macam tu. Sebenarnya benda ni semua kita dah belajar dah. Semua waktu kita belajar waktu sekolah rendah tu kita belajar atas sebab pendidikan, atas sebab kita nak drag skor. Kita tak ingat pun hukum talak ni apa benda kan. Tiba-tiba talak kan. Talak ni akhirnya form 4, form 5 ni. Ni tajuk PI. Saja nak ulang. Sejarah. Sebenarnya apa yang kita belajar semua ni kalau kita buka kita buka buku adik kita kan. Sebenarnya ulang balik. CTU kita belajar tu pun ulang balik.
Alhamdulillah. Sebab satu lagi agama kita ni bersifat nasihat, sifat memperingati. So benda ni kalau berulang-ulang tu jangan jemu. Kita dengar dan sebab kadang-kadang kita ni kefahaman kita berlain pada waktu yang lain. Itu hari ni kita faham macam lain. Waktu ke depan lain pula faham ni. Kalau kita dalam mood kita, dalam kita stres kita macam mana, dalam keadaan mental kita macam mana, kita faham Islam tu macam mana. So okay, nampak agama itu sihat. Wow, alhamdulillah. Rupanya ada dalam ni. Okay, takaful. Takaful ni bukannya Ana bukan ejen takaful yang mana tak pernah jual bukan. Walaupun Ana ada belajar lah kaitan dengan takaful ni. Sebab tu Ana diploma dulu. Ana diploma matematik. Tapi belajar takaful. Faham tak? Dia agak lain sikit. Belajar tentang insurans tapi dalam math. Insurans bukan insurans kira. Insurans tentang basic needs dalam insurans tu. Siapa ejen, siapa bukan ejen. Ana tak faham kenapa belajar tapi go on je lah. Biasa yang kita belajar je lah. Okay, takaful ni maksudnya bantu-bantu. Kalau kita faham konsep takaful ni macam kita kumpulkan duit macam karat kematian lah. Karat kematian. Kita kumpulkan duit untuk kita tolong orang lain. Macam tu. Maksudnya dalam kita punya usrah, macam tu lah. Bila kita tahu, bila kita demam, kita doakan dia. Kalau kita boleh pergi hantar duit dia, hantar makanan lah, hantar buah kan. Hantar buah tiba-tiba. Ni hadiah dekat anda. Selalunya untuk sahabat-sahabat ni, tiba-tiba bising kan. Dengan bising kan? Okay. Okay kan? Tak salah. So kalau demam ni kita doakan dia. Macam ada anak usrah anak agak yang lain dalam PMS tu sebab Ana sebagai MT menari. So bawah tu esko lah. Ada esko tu dia APS ni, si Alif. Bos baru Fadil. Fadil APS. API. Alif kan, Alif. Apa Alif? Alif kan. Alif kan. 2 minggu lepas dia dapat gelang. 2 minggu lepas. So alhamdulillah lah cakap ni gelang dulu. Rasanya dah gelang ke rasanya. Rasanya kita doakan untuk dia diangkatkan. So, sekarang pun rasanya dalam 2-3 pesi ataupun nakib BMHIS pun ada yang tengah swab test dekat D5 tu. Doakanlah dia orang. Ini macam maklumat tambahan lah. Tiba-tiba kan. Sebab kita kan berusrah. Okay, adab halakah. Ini tajuk lah dalam tajuk halakah ni. Ataupun tajuk usrah ni. Adab dia adalah kita satu ikhlaskan niat. Itu sebab kita start dengan kita punya tajuk kita adalah dengan niat. So setiap kali usrah tu kita kena pasang niat kita untuk meningkatkan keimanan kita, untuk dapatkan satu something yang kita walaupun dah tahu tapi kita nak tingkat, kita nak kukuhkan sama kita. Kalau kita faham benda lain, kita boleh share balik. Okay, contohlah asalnya nakib, Pak nakib asalnya salah tu pada pendapat anak itu. Boleh je. Kita boleh buat perbincangan. Okay, datang tempat waktu dan berwuduk. Ni kalau dalam keadaan kita fizikal lah, kita buat dekat masjid tu. Kita buat masjid, waktu kita datang kalau wuduk and so on. Kalau kita buat kat masjid, kita buat surah pelindung, dekat kalkulis, dekat apa? Akasha sempat ke 3 minggu juga. So dekat 3 minggu juga. Dia 3 minggu ni. Okay. Lepas tu minta izin keluar majlis. Ni biasa je. Okay. Bawa keperluan seperti aku ada juga tulis. Kadang-kadang kita bincangkan tentang ayat Quran. Betul dia ada buka tentang surah Al-Jurat ayat 10. So maybe ada surah kita ni, okay, dia cari kat full dia. Okay, surah Al-Jurat ayat 10. Dia baca, dia faham. Okay. Betul ayat tulis. Penting lah kita ni bukannya bab baca ayat kisah lah. Bukan imam Syafi'i yang ingat. Kita ayat kisah lah. Yang pada ayat sekarang ni, ayat Ana, kita bukannya apa yang pro mat Adi Putra. Itu Putra Adi Putra. Okay, lepas tu dahulu majlis dengan Al-Fatihah. Ini macam biasanya dalam adab majlis. Lepas tu hadir usrah dengan azam dan untuk dapatkan fahaman. Sebenarnya hadir usrah dengan untuk dapatkan azam ni, kita perlu apply juga dalam akademik. Itu rasa akademik. Kadang-kadang kita datang, subjek lain lagi. Subjek yang kita tak nak join and so on. Kan? Kita kena letak azam kita, okay aku join ni sebab aku nak something. Aku nak belajar something. Tentang kita belajar. Lepas tu jangan tinggikan suara serta ketawa boleh fan. Kita sebab kita online susah sikit untuk berketawa lebihan. Kalau ketawa pun tutup mic.
tu kalau boleh lebih kita. Itu. Tapi kalau kita secara face to face lah. Kita boleh nampak muka orang, kita nampak apa yang dia buat. Itu boleh peli sikit. Ini apa-apa dapat background kita. Okey, berada dalam keadaan sopan dan bincang yang keadaan baik. Ini macam biasa, tak ada salah. Okey, bersalaman dan juga bermaafan saya sudah. Sekarang ni tak ada salam. Kalau berdepan pun kita kena tak ada salam kan. Tapi biasanya SOP tu dah tak ada. Okey, kita masuk bab 2. Okey, dah diam. Okey, kita masuk tajuk kedua, itu tajuk ukhuwah dan Islamiah. Okey, alhamdulillah. Untuk bab tadi, bab semua okey, semua okey. Ada persoalan, simple je kan, tak ada masalah. Okey, bab ukhuwah ni pun agak simple. Nanti kita masuk minggu depan atau ke depan tentang apa itu Islam, Islam ad-din. Lepas tu ni macam apa gambaran apa yang kita lalui ya. Islam ad-din, apa itu Islam? Islam tu meluas atau tidak? Kita belajar CCU balik lah, CCU tu. Lepas tu kita akan belajar apa itu akidah, lepas tu apa itu ibadah, apa itu adab ujung-ujung. Lepas tu kita akan masuk bab lain. Okay. So dia kurang 2-3 tajuk yang hampir sama dengan CCU sebenarnya kita mulakan. Cuma kita buat bincangan lah. Okay, so Al-Anfal ayat 62 dan 63. Okay. Walaupun agak susah sikit ayat ni macam sebab dia keruk macam ni kan. Lepas tu wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbuka Allah. Apa susah baca tu. Wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Okay, anak saya boleh kita buka kakak terus lah. Kat sini tak apa-apa sangat kan. So kita baca ayat dia. Okay, dialah yang menguatkan kamu dengan pertolongannya dan dengan sokongan orang-orang yang beriman. Okay, dan dialah yang menyatu padukan di atas hati mereka yang beriman itu. Kalaulah mereka belanjakan segala harta benda yang ada di dalam atas muka bumi, ardi bumi, misalnya engkau tidak dapat juga menyatu padukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatu padukan di antara hati mereka. Sesungguhnya dia maha kuasa dan lagi maha menguasai. Okay, nak kata apa? Nak kata kalau kita bayar duit untuk gabungkan dua hati tak dapat. Dia bukannya hati kita ni macam kita perkenalan ni kan, kita punya bersaudara ni bukan sebab duit. Macam tu yang penting. Jadi kita kawan punya member kita ni bukan sebab dia bayar duit. Bukan sebab dia style lah. Dia ajak kita ke ICT juga. ICT walaupun dah lama tak pergi ICT kan. Macam tu lah. Lepas tu maybe kita member yang ni sebab dia dipadu lah, akademik. Bukan sebab tu. Sebab kita memang nak kawan dengan dia. Maybe lah. Kalau kita kawan tu pun atas sebab nak tolong kita pun, atas sebab tu okey juga. Tapi kena betulkan niat balik dah. Kalau kita ada berniat macam tu kan. Okey. Okey, apa tu ni ayat surat ayat ke-10. Kita buka sikit ayat surat ayat 10 macam mana. Tadi yang kita buka sikit. Kalau kita buka Quran ni muka surat 516. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wa an wattaqullah la'allakum turhamun. Okey, maksud dia apa? Maksud dia adalah sebenarnya orang beriman itu adalah bersaudara. Maksudnya orang betul-betul yang beriman ni dia bersaudara. Nak kata orang beriman ni, antara orang beriman ni adalah bersaudara yang bersaudara macam mana? Adakah dia adik-adik? Bukan. Berkawan ke? Okey. Maka dah mereka di antara dua saudara itu. Okey. Ini kalau kita tengok sebab nuzul sebab diorang ni tengah bergaduh sikit lah. Antara Abu Bakar juga Umar. Ada isu. So itu ayat ni untuk bersaudarakan diorang ni. Itu. Biasalah Abu Bakar dengan Umar ni selalu dia kan gaduh sangat pun. Dia macam bercanggah idea. Dan kebanyakan idea Umar ni kan bercanggah dengan idea Sayyidina Abu Bakar. Tapi Allah sendiri yang mengiyakan cadangan Umar. Contohnya satu cadangan tu di mana satu perang kan dapat banyak tahanan. Okey, Sayyidina Abu Bakar ni suruh lepaskan. Bukan lepaskan lah, maksudnya untuk buat benda baik lah kan. Maksudnya lepaskan ataupun bagi balik esok malam.
Tapi yang Omar ni kata tak, kita kena buat something yang lebih drastic, lebih macam agak brutal lah. Dan macam tak berfikir manusia lah dia punya cadangan Omar ni kan, tu mubalah. Tapi tiba-tiba turun ayat yang mana mengiyakan balik apa yang kata Sayyidina Omar ni. Kata pandangan para sahabat ni kita tak boleh nak habis sangkal lah kadang-kadang kita ni abaikan pandangan sahabat kan. Itu okay. Sama lah dengan pandangan sahabat kita sendiri, itu sahabat Nabi. Apa kita tak dapat nak mengiyakan apa yang dia cakap kan, tapi kita kena ambil apa yang dia cakap tu. Maksudnya kita tak boleh nak tolak betul-betul lah. Kita kena ada polisi agree to setuju untuk tidak setuju. Okay. Tiba-tiba pengertian. Bahasanya Masdar kasar, dia punya akar. Bagi kata akar. Itu akar ni. Maksudnya pada ayat dasarnya aki. Ini yang berarti bersaudara. Maka ukhuwah itu berarti bersaudara. Istilahnya Dr. Abdullah Nasir Alwan, dia kata apa? Dia kata ukhuwah ni merupakan kekuatan iman yang melahirkan perasaan kasih sayang yang mendalam, cinta, penghormatan dan saling siqah ni saling percaya terhadap seluruh insan yang memiliki ikatan akidah Islamiah yang sama dan juga yang memiliki cahaya keimanan dan ketakwaan. Kat sini kita nak faham lebih, ayat ni macam formal sangat. Kita faham adalah bila kita ada perasaan ukhuwah bersifat Islamiah atau berdasarkan akidah Islamiah tu, bila kita nampak member kita tu, kita akan tegur dia. Macam dia main game lama sangat kan, jangan main game lama sangat, habis masa and so on. Sebenarnya anda pun main game juga kan. So situlah, saya kalau dengan bila kita jumpa sahabat kita ni kan, sahabat surah kita kita akan jaga kita punya kelakuan. Kita akan kalau orang yang jarang orang yang pakai surah pendek, dia akan nampak sahabat tu, dia akan pakai surah panjang kan. Dia kalau jumpa dengan sahabat tu, dia tak bercarut. Tapi bukan kata dia hipokrit, maksudnya dia depan orang lain dia bersifat lain, di belakang orang lain sifat lain, tak. Maksudnya atas sebab ukhuwah tu lah. So, kita nampak dia, kita ingat Tuhan, kita ingat Allah. Itu. Bukan ingat nampak anak, Allah. Bukan. Maksudnya kita ingat Islam lah, kita ingat apa yang diceritakan, apa tu. Tapi janganlah kita kecil. Kalau dia buat habis dosa ataupun dia buat maksiat, janganlah kita kecewa. Kan? Contohlah dia buat something yang mengejutkan. Jangan kita kecewa kan. Dia macam frust. Ni ke sahabat yang aku percaya tolong ni? Itu lah. Sebab dia bila kita ada siqah tu, bila something merosakkan siqah tu, dia akan kecewa lah. So kat sini kita kena jaga lah, kita kena faham, kita kena balik pada asas usrah tu. Iaitu ta'arif, tafahum dan juga takaful. Kalau kita tak kenal member kita tu, macam mana kita nak faham? Kalau dia buat something, contoh lah dia buat apa buatlah apa-apa kan. Lepas tu kita terus judge dia. Padahal kita tak kenal dia. Itulah. So, yang maksud tafahum tu. Tapi yang usrah tadi tu punya tafahum adalah antara Islam. Nanti kita masuk dalam ukhuwah ni, apa itu level dia. Level ukhuwah. Dari Qatadah Rasulullah SAW sebut tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Ni satu kisah yang mana ini kisah lain. Kisah Nabi tanya sahabat dia Nabi tanya sahabat dia, berapa banyak orang entum semua sayang pada aku? Sayang pada Nabi lah. Ada sahabat yang kata dia sayang pada Nabi ni macam sayang diri sendiri. Ada yang kata dia sayang Nabi ni macam dia sayangkan something kan. Ni sebab apa? Sebab ayat yang mana Fatabi'u ni. Siapa ingat ayat tu? Surah Imran rasanya. Fattabi'u khairat. Maksudnya kalau mencintai Nabi, kita kena ikut 100% sama Nabi. Itu. Tapi ni bukannya bab ni lah. Itu bab lain. Ana termasuk sikit.
Sebab sini asas kepada persaudaraan Islam adalah akidah tauhid kepada Allah SWT. Asas adalah akidah. Macam tadi kita bincangkan kalau kita kawan member kita ni, kita member sebab apa? Sebab dia ada duit. Dia nak lajar kita ambil apa? T-Life. Juga T-Life kan. Nak lajar kita assignment. Wow. Menarik lajar assignment. Contohlah. Lepas tu tapi kita dalam usrah ataupun mungkin dalam usrah je lah. Kita apply kan di luar usrah juga. Kan? So kita yang member-member kita ni kita sebarkan. So kita nak kawan dia ni sebab apa? Sebab akidah. Kami kita ni ada something yang kita pegang, kita ajak orang untuk dia pegang sama-sama kita. So kita awal ni kita sahabat dengan benda lain, maksudnya kita sebab lain, ujung-ujung kita bawa dia kepada sebab kita sendiri. Itu yang kita nak. Maksudnya kefahaman kita tu dah tinggi lah. Kita dah mampu bawa kefahaman tu lah. Sebab kita yang member kita ni kita kalau member tu dah kenal apa, kita dah boleh cakap bebas kan. Hang ni macam selok lambat ke. Itu kan. Ni kan banyak kali beli lah kan. Jangan beli banyak kali. Maksudnya kita ajak dia sikit. Tapi kita ni kita ajak orang, sama-sama itu kita memperbaharui diri kita sendiri. Itu. Sebab kita sahabat ini sebenarnya kita. Betul. Kita tengok member-member kita. Oh, rupanya aku member dengan orang gamers. Adakah aku ni gamers? Ya. Contohnya lah. Maksudnya kita kena perbaiki lah. Kita nak kena beli diri susah. Dari sini tak nampak kan. Kita tengok dari member. Contoh lah. Walaupun agak mengarut. Tu contoh tu tapi okey lah. Okey, justru jaringan persaudaraan yang disandarkan kepada ikatan agama adalah lebih utuh. Maksudnya kalau buat duit, kawan yang member kita sebab duit dia habis lah. Kita pun tinggalkan dia. Atau member sekolah kita kan. Kita member sebab dia sekolah. Sama dengan you ni. Rasa anak harap lah tak berlaku benda sama. Sebab habis sekolah ni, senyap dua. Grup WhatsApp senyap. Ada yang last group tu. So kan. Sebab apa? Sebab kita member kita sebab kawan, bukan sebab akidatul Islam. Okey, yang disebut dalam ni adalah dia lebih utuh daripada nasab, iaitu persaudaraan kita berdarahan. Atau kita dengan adik-beradik kita kan. Kita ada berapa adik-beradik? Wow. Ni anak berapa ni? Anak ke-6. Wow, maksudnya ayah masih muda lah. 50? Wow. Mana pun 50 lah. 13 mantap. Rezeki macam tu. Okey, kalau Fadil? Saya 4. Anak ke? Anak keempat. Anak keempat. Bangsu. Nampak lah. Gaya tiba gaya. Tapi 6 pun 13. Di tengah-tengah. 6 dulu. Dia kalau nombor 7 tu lagi tengah tu. Lagi tengah tu. Tapi alhamdulillah rezeki. Tapi bila kita member ni memang susah nak nampak apa beza dia dengan persaudaraan antara senasab dengan bukan senasab. Dia agak susah tapi bila kita apply kan, sebab benda ni adalah praktikal. Yang kita belajar benda hari ni adalah usrah ataupun teori, sejarah, sebab apa, sebab nak tanamkan kefahaman kuah tu kan. Bila kat mana kita nak apply kan, dekat gerak kerja lah. Tapi sebabkan kita ni tak bergerak kerja secara fizikal, agak susah lah. Online pun meeting pun sekali-sekala kan. Kalau usrah pun kadang-kadang tak dapat buat sebab busy antara nakib juga pilihan usrah sehari and so on kan. So agak susah. Tapi kalau kita fizikal agak mudah sikit. Itu. Tapi dalam ni katanya nasab tu boleh terputus disebabkan perbezaan agama. Contohnya adalah tiba-tiba biasanya orang Melayu ni jarang murtad kan. Tapi banyak je kes murtad tu tapi tak nampak. Alhamdulillah kita tak nampak. Tapi kalau macam orang agama lain tu dia pun masuk Islam. So dia orang bergaduh. Macam bergaduh sebab apa? Sebab dia Muslim dan juga non-Muslim. Ada kalau non-Muslim tu faham, dia okey lah. Tapi selalunya tak faham. Selalunya dia akan pecah terus hubungan adik-beradik tu. Ini apa yang macam yang mudah nampak lah persaudaraan tu.
Okey, saya tangkap persaudaraan secara agama tidak terderai meskipun berasal dari dasar berbeza. Okey, persaudaraan berdasarkan akidah juga bersifat alami, universal ataupun natural ataupun alami ni maksudnya semua jadilah. Dan juga universal ni maksudnya macam antarabangsa kan, kita boleh kawan dengan orang luar. Kita kadang-kadang kita rasa bangga bila lelaki Korea baru masuk Islam kan. Kita lah yang rasa bangga kan. Macam ramai kat K-pop yang masuk Islam. Kita yang bangga. Kita kat Malaysia. Tapi kita rasa bangga. Nampak? Itu salah satu contoh lah kita punya tu. Macam contohnya kita sekarang hari ni saja ada isu tentang Palestin. Kan? Syekh Jabar diserang hari ni kan. Dan kita bolehnya kita nanti dalam solat maghrib, solat tarawih nanti baca doa kuning nazilah lah untuk Palestin. Nampak? Palestin. Tapi kita dekat sini. Kita punya persaudaraan tu sampai memang melampaui batas lah, sampai ke luar angkasa lah. Maybe saya syukur naik ke bulan kan. Nampak? Daripada kita kat bulan. Itu contohnya. Tiba. Contoh lah. Kata ini juga tidak terputus baik di dunia ataupun di akhirat. Maksudnya macam kita selalu dengar kalau kita ayat yang simple, kalau tak nampak aku di syurga, carilah aku ke bersamamu kan. Itu. Tapi ada satu ayat tu yang Ana ada buat satu tweet. Ada satu tweet dekat Twitter. Orang selalu gunakan ayat tu tapi dia tak gunakan ayat macam mana. Ana cari quotes tu, Ana lupa lah. Aduh, Twitter Ana tak jalan. Baca lupa. Okey. Okey. Ana buat dah ukhuwah. Selalu dengar tariklah aku ke pintu syurga jika tiada nama aku kan. Okey, ni saya selalu dengar klise. Tapi jarang maafkan aku. Sekiranya akulah penyebab kamu kena neraka. Ini tak ada quotes yang dimainkan. Maksudnya maafkan aku kalau disebabkan oleh akulah yang menyebabkan kau tak masuk syurga. Ini tak ada. Yang quotes yang ada sekarang ni adalah quotes yang pentingkan diri. Weh, kalau aku tak masuk syurga, ajak aku sekali. Maksudnya macam kanlah pentingkan diri. Macam betul ayat tu satu pihak betul, tapi jarang orang fikir adalah untuk minta maaf atas sebab kita punya perbuatan menyebabkan orang lain masuk neraka. Ini jarang orang fikir. Kalau itu nak ambil ayat ni pun okey je. Ambil lah. Sebagai satu satu pemahaman ataupun ideologi yang taklah jahat kan. Tapi macam betul juga. Sebab kadang-kadang kita ni buat dosa, bukan kita je yang kita menyebabkan orang lain juga yang masuk ke neraka. So kat sini kita kena buat something lah. Ini just ayat quotes untuk ideologi je. Sebab orang tak fikirkan mana lah tu, tiba-tiba orang fikir, lepas tu bila dah nak buat lah kat Twitter kan. So carilah aku ke syurga kalau tak nampak mana-mana. Dan maafkanlah aku kalau menyebabkan itu yang masuk neraka. Tiba kan nak gunakan ayat sendiri. Okey, Imam Samana sebut apa? Imam Samana sebut pengertian tiga Aku masukkan yang ukuh ialah apa? Hati dan jiwa ditahukan dengan akidah. Hati dan jiwa. Okay, akidah adalah ikatan yang paling kuat dan berharga. Akidah ni tahu kan? Akidah ada kalau kita baca Aqidatul Awam ada 50 ikatan. 50 ikatan ni apa? 40 pula. Apa panggil sifat Allah yang 20 dan juga sifat Allah yang mustahil 20 dan satu sifat yang harus bagi Allah dan 4 kan. So bagi sifat Nabi pula 4, satu maksudnya yang wajib 4, yang mustahil 4 dan juga satu harus. So bila total up semua tu adalah 50. Kalau kita ikat satu kali agak kita tak kuat sangat. Kalau 50 ikatan alhamdulillah kita kuat. Tapi dengan 50 ikatan ni kita kena faham lah. Untuk mukalah ni, untuk kita yang orang awam ni, kita kena faham maksud. Kita juga kena faham pengertian. Kena faham basic needs untuk 50 ikatan tu. And kalau orang yang macam Asal Hijah ni, dia kena mendalam lagi lah. 50 tu apa untuk kan, mendalam lagi.
banyak kitab lah dia bincangkan, tapi kita kena faham apa itu 50 tu. Kan sifat 20 apa. Kadang ada sahabat atau member sekelas Anas sendiri, dia tak tahu pun sifat 20. Nak ujian jalik lah. Maksudnya kita kenal member kita lah. Dia tahu tak sifat 20 tu apa. Dia tahu tak sifat Nabi tu apa. Kan. Takut tersalah pula. Tiba-tiba kadang-kadang orang keliru dengan rukun iman dan rukun Islam. Kan. Dia tanya dia, tiba-tiba buat perkuisan. Tinggal minggi kan. Weh, rukun iman dah apa? Tiba-tiba kan. Dalam minggi tu kita selitkan dakwah. Boleh je kalau kita letakkan something yang tu. Bukanlah sebabkan niat menghalalkan cara, tak lah. Bukan nak kata game tu perfect, tak. Jadi kalau dia betul TikTok dulu kita nampak gelek-gelek kan. Jadi sekarang ni banyak konten-konten yang menarik. Konten Islami pun banyak gitu. Sama lah. So kita kena kenal member kita dan kita kena bawa apa yang kita faham. Maksudnya kalau kita tahu dia kurang something, kita bawa dia. Kalau kita tahu dia lebih something, kita minta dia. So win-win situation lah. Itu. Okay, ukhuwah adalah saudara bagi iman. Maksudnya iman ni saudara atau kita kata kebersihan ni sebagai iman. Sama lah dengan ukhuwah. Okay, perpecahan adalah saudara bagi kekufuran. Kalau kita pecah, kufur. Okay. Ini memang mendalam lah. Ini sebab ayat Syekh Imam Rasyad Al-Banna. Sebab tu ni dia bawa ahli Islam untuk berjuang. So dia kata kalau kita pecah ni, kufur. Bukan arti kalau pecah ni, kalau kita gaduh kan, tak nak kawan antara anak yang Krisya, tak nak kawan kan, terus kafir. Tak. Kan dia lah. Itu memang brutal betul. Itu memang Islamik yang betul-betul hardcore lah. Okay. Kekuatan paling ampuh adalah kesatuan. Maksudnya kita bersatu. Sekarang ni umat Islam kat Malaysia sekarang ni banyak pecah kan. Isu ni meh. Isu capal contohnya. Yang isu capal tu satu hal. Yang dia bincang adalah isu corak di dinding. Tapi tiba-tiba kena pula corak capal kat dinding. So automatik kena dua dalam satu. Yang dia nak bincangkan adalah corak di dinding ataupun corak di depan mata kita lah. Contoh kita pakai baju ada corak belakang kan. So orang makan kita tu susah nak solat. Dia senang je solat. Dia sebab dia tak tengok sejadah lah sebabnya. Yang tu dia tak kalau dia tengok sejadah dia dah tak nampak depan. Masalahnya dia tak tengok sejadah dia baca depan tu. Ni SMK nama classroom tu penuh. Amin, Aminah, Yusuf semua ada situ. Itu yang salah. Tapi jadi kesalahan tentang isu capal pula tiba-tiba kan. Sebab tu isu capal yang simple menjadi benda yang lebih meremehkan. Padahal isu tu isu simple tentang bagaimana kita nak ingat Nabi. Itu je. Bukan nak jadikan sebagai okay, kalau kita pijak capal tu je bukan. Capal tu dia maksud dipijak. Apa salahnya? Kan? Apa masalah? Okay, macam aku ada lama capal sikit kan. Kongkok lah lebay. So orang kata okay ni ini ahli capal. Tak. Sebab corak tu, pakai lah. Tak ada apa pun. Yang penting corak tu bukan corak yang menyebabkan kita iman kita kurang. Tu kurang. So, itu satu. Macam contoh lain adalah vaksin. Vaksin mulaan. Macam-macam isu. Padahal isu remeh tapi kesatuan tu tak ada. Okay, itu satu lah. Itu tentang kesatuan. Okay, kita ingat. Kita baca balik. Akidah adalah ikatan paling kuat dalam ukhuwah. Betul tak? Ukhuwah ni adalah saudara bagi iman. Dan pecah ni adalah kufur. Okay. Dia punya flow kan. Kekuatan paling ampuh adalah kesatuan. Maksudnya dia kena pecah kufur. Maksudnya kita kena bersatu. Kalau tak ada kesatuan, tak ada kesatuan tanpa kasih sayang. Maksudnya kalau susah kita nak bersatu tanpa kita kenal orang. So tanpa kita ada tahap yang pertama iaitu kenal. Susahlah kita nak bersatu kan. Bukannya bersatu kita warga jiwa. ATM bukan. Itu satu hal juga. Walaupun dah lama tak dengar lagu tu kan. Lama tak nyanyi. Lama tak nyanyi. Nak tak ingat ada punya lagu sini. Okay. Kasih sayang yang paling rendah adalah kesejahteraan hati. Okay. Kat sini Imam Al-Sam'ana dah sebut tentang level paling rendah dalam ukhuwah. Dalam ukhuwah ni ada tiga tingkatan. Ini yang digariskan oleh Imam Al-Sam'ana lah. Sebenarnya kalau kita tak letak garis ni,
Unlimited lah sebenarnya, dia unlimited. So kita letak garis ni untuk kita nampak kita punya tahap iman kita ataupun tahap kita punya sahabat kita ni dah tahap mana dah. Dah kita tahap kenal sahaja, adakah kita tahap kita lebih dari tu. Okey, nanti kita bincangkan tahap-tahap dia. Okey, tahap pertama adalah rendah kali adalah kesejahteraan hati. Kesejahteraan hati macam mana? Maksudnya kita lapang dada. Lapang dada dengan sahabat kita, dengan member kita. Okey, contohlah dia dia pening kita. Kita tak terasa lebih. Contohlah. Contoh sini lah. Dan yang paling tinggi adalah isyar. Isyar ni apa? Mengutamakan orang lain. Ini kalau kita dah bergerak kerja, kita dapatlah applykan benda ni. Tapi orang lain agak susah lah untuk sampai tahap ni. Dan paling senang untuk nampak contoh tahap isyar ni adalah sahabat Nabi lah. Contoh kat kisah apa? Kisah waktu perang Tarbuk, perang nyamuk. Bukan nyamuk. Perang Yarmouk. Bukan nyamuk Ini nyamuk tu Aedes. Ni Yarmouk. Jadi mana satu anda tak tahu, anda tak ingat nama sahabat-sahabat ni. Kan? Ada saya nak kali Al-Walid dia jumpa sahabat dalam perang. Di tengah perang ni satu sahabat ni di tengah nazak dia pergi air. So Sayyidina Khalid ni pergilah berlari-lari dapatkan air dan dia kembali pada saudara yang tak air tadi tu. So dia nak kasih pada sahabat tadi. Tiba-tiba sahabat tu dengar di hujung satu tempat ada orang minta air. Tolong dahaga air. Sebab waktu Sakratul Maut ni sangat dahaga kan, sangat panas, sangat air seluruh kat bumi ni pun tak dapat menghilangkan hausnya Sakratul Maut ni kan. So sahabat yang nak minum ni dia dengar, dia suruh pergi kat sana. So dia suruh Sayyidina Khalid ni pergi hantar kat sahabat tu. Okey, dia pun pergi ke sana. Dia pergi sama lah nak kasih juga. Tiba-tiba dengar lagi satu suara yang minta tolong. Air. Dia pergi balik. Maksudnya dah ni sahabat ketiga lah minta air. Okey, sahabat yang kedua ni pun suruh Sayyidina Khalid ni pergi hantar juga. So Sayyidina Khalid ni pergi lah. Pergi. Rupanya sahabat yang ketiga ni sudah meninggal. Sudah meninggal. Dia nazak waktu perang. Lepas tu dia patah balik ke sahabat kedua. Sahabat kedua ni pun dia pun sudah meninggalkan dunia. Dia kembali balik ke sahabat yang pertama. Meninggalkan juga. So sekarang ni akhirnya sampai minum. Ya, tak ada. Itu tiba kisah serius dia lawak kan, tak ada. Nak tunjukkan bahawa harta nak mati ni ditanggup melebihkan sahabat dia. Itu dia punya pada sahabat Nabi lah. Dan kita untuk yang kita dah nampak adalah waktu COVID ni ramai yang tak dapat kerja. Betul? Ramai duduk kat rumah and so on, tak dapat kerja and so on. Adakah kita mampu untuk menghulurkan duit kita untuk bantu dia, untuk beli internet contohlah, untuk online learning kan? Adakah something lagi? Adakah kita kerap hubungi dia, "Oh ya, kau okey hari ni? Aku dengar kau demam." Itu ada tak? Tak ada lah sebenarnya. Asalnya kita sembang dengan members kampung kita. Member lain dah tak nampak lah. Itu satu contohnya. Tahap lainnya kalau asalnya dalam kelas tu selalu digunakan, iaitu kita tolong member kita untuk untuk tolong dia catch up dengan akademik kan. Dia terlepas tak datang kelas ataupun dia tak faham, kita ajar dia. Ataupun sama-sama tak faham. Sama-sama tak faham tak tahu lah. Sama-sama tak faham, pisang lah dengan member anda. Dulu tak faham. Pisang. Okey. Tadi kita bincangkan tentang pengertian. Pengertian dari segi bahasa dan juga istilah. Lepas tu tentang apa daripada qada'ah, daripada hadis Nabi. Bincangkan apa itu. Lepas tu kita bincangkan apa Imam Hasan Abana punya term ataupun ta'arif bahagian ukuah ni macam mana. Okay. So kita masuk prasyarat la ukuah. Nak berkawan bukan ada syarat-syarat dia. Dia macam untuk join apa pertandingan kan. Ada syarat dan tema. Itu. Okay, maksudnya ni maksudnya sebelum syarat. Macam pelik ke ayat dia. Tapi yang penting syarat. Maksudnya apa yang perlu ada dalam ukuah tu. So dalam ukuah kita kena ada ikhlas. Kita tadi anda sebut sepanjang sebut ni,
kita berkawan ni sebab apa? Adakah sebab dia tadi dia sebut kan sebab duit ke, sebab dia handsome, sebab dia ada awet banyak ke? Tiba jomblo tu tu. Okey. Sebab dia pro ML ke tiba. Rasa PUBG kan ni. Tak tahu. Okey, dilandasi dengan iman dan juga ketakwaan. Macam Ana sekolah biasa, Ana sekolah harian. Bukan sekolah agama lah. Lepas di diploma Ana tu Ana ada 2-3 orang yang sekolah agama. Tu Ana jealous lah sebab dia orang ni berwatak alim kan. Berlengan panjang. Sebab apa? Sebab sifat malu tu ada dalam diri. Nampak. Kalau kita ni cakap lepas sama anak orang Kedah kan. Lagi lah cakap lepas, cakap panjang, cakap laju So kita rasa macam bila kita nampak dia, kita rasa macam malu, kita rasa macam segan. Ni yang kita nak. Bukan yang kita nak macam tu lah. Maksudnya kita nampak sahabat kita rasa segan. Sama juga lah kita nak orang lain nampak kita macam segan. Dia nampak kita, okey, dia pun okey, jaga pergaulan dia, jaga dia punya aurat, jaga dia punya apa nama? Adab-adab lain. Itu. Maksudnya kita berubah sampai orang nampak kita macam tu juga. Maksudnya harap kita dapat itu lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey, menjaga adab dan juga etika dalam ukhuwah. Ini. Maksudnya kita ingat. Tapi dalam menjaga adab ni kau hilang. Aduh, jadi berhilang. Okey, dalam menjaga adab ni janganlah kata macam ada satu term tu namanya ukhuwah geli-geli. Apa tu? Sebab apa keluarga geli? Nak kawan tu jangan peli. Jangan tegur, jangan apa. Bapak dia tak boleh nak sentuh kan. Itu bukan kawan tu. Itu macam dia boleh ukhuwah Islamiah, jadi ukhuwah macam biasa. Maksud kita tak boleh sentuh dia. Contohlah contoh saya tadi, ada cerita yang Ana dengan member Ana kan. Dia tu orang alim. So bila kita berukhuwah dia, kita rasa segan kalau dia buat something. Kan? Dia tidur lambat tu. Cerita semua tidur lambat. Tapi contoh. Dia tidur lambat. Itu kita tak tegur dia. Kita tersekan. Untuk itu pun rasa apalah, kita biarlah dia. Ataupun sebab kalau selalunya dia jadi sebab kita rasa kita lemah, kita rasa kita kurang. So kita rasa macam patut kita tegur, tapi kita tak tegur. Patut kita kena jaga hati dia. Kita kata-kata sikit untuk dia maju. Padahal kita yang member kita dalam sekolah tu kita maki okey. Tapi bila masuk ukhuwah Islamiah tiba nak kita tegur sikit dia maju. Bawa apa buka 14. Buka tadi 14. Tak boleh tu. Ini kadang-kadang dinamakan sebagai ukhuwah geli. So kena faham lah. Kena bergerak kerja tu. Okay, melandas pada prinsip saling menasihati kepada Allah. Ni lah penting insyaAllah. Sebab dia balik pada tujuan ukhuwah tu sebenarnya. Tujuan ukhuwah tu sebenarnya. Okay, saling tolong-menolong dalam kesenangan dan kesusahan. Okay, ni setiap apa yang kita faham lah basic dalam ukhuwah. Okay, ini sejarah tadi. Sejarah ni macam sedikit banyak dah sebut lah tadi. Walaupun bukanlah tentang kisah yang dinyatakan dalam surat ni. Dalam surat ni kisah tentang Aus dan Khazraj. Ni semua tahu tentang surah hijrah lah. Betul. Lepas tu cuma ni pun kisah hijrah kan? Hijrah. Ni pun hijrah juga. Okey, saya sebut hilang lagi. Asyik hilang. Okey, itu satu. Okey, ini kejayaan salafus soleh kerana berukhuwah. Sebenarnya slide ni nampak okey lah, tapi Ana pakai WPS di Linux. So dia punya format lari. Tapi okey kan. Yang nampak dan dia faham. Okey, Rasulullah telah mengingatkan para sahabat bukan dari kalangan kita orang yang meniru ke arah ashabiah. Ashabiah ni apa? Perkauman ataupun perkauman. Macam yang contoh Aisyah sekarang degree kan. Dulu ni diploma kat mana? Artikulasi. Okey. Matrik. Tentu tu dalam kelas tu ramai geng-geng matrik sama kan? Okey. Misalnya macam Ana kan lekas diploma. Walaupun Ana diploma lain, contoh Ana diploma maths. Tapi Ana course Ana komputer. Jauh tak lah, agak jauh tapi fakulti sama. So dia jadi junior balik lah daripada member Ana waktu dia masuk degree ni di sini Ana jadi junior. Sekarang dia intern Ana masih sini pun. Tapi tak apa, tu rezeki semasa lah untuk keluar habis degree awal lah. Tak apalah. Rezeki dia orang. Kahwin awal dia orang. Tak tahu. Okey. Bila macam tu
orang panggil di situ lah. Orang panggil apa? Sekejap, ana tutup Discord lah. Sini pula Discord ni. Okay. Alright, bila anda masuk degree, orang ni asobiah macam mana? Sebab tak kenal orang. Waktu anda masuk diploma, kami hari first je semua senyap. Hari second tu bising lah sebab semua berkawan kan. Tak apa, sebab diploma kita tak kenal semua orang. Tapi dekat diploma, kat degree, kita kenal member kita yang matric. Anda kenal member anda yang satu diploma. So kami just kawan awal-awal tu dengan diorang je. Ini maksudnya asobiah. Tapi asobiah bersifat ke campusan lah. Ataupun asobiah dia sebab dia orang Kedah. Contoh lah. Tapi ada sebab anak orang dia Kedah, so anak tak ada asobiah lah kan. Waktu anak diploma tu, anak diploma orang dia Kedah. So anak tak paksa lah pakai bahasa Perak tu. Sebab ramai Perak tu. So demo koma, Aceh koma. Semua tapi taklah pure sangat so pakai Perak tu. Ya alhamdulillah lah. Seronok belajar luar negeri ni, kita faham bahasa dia orang. Sorry Selangor. Kutuk tak ada. Tak ada. Bukan kutuk. Tiba ada anak jati Selangor ni. Okey. Itu contoh asobiah. Tapi itu bersifat kampus lah. Kampus. Okey, kita baca habis ayat ni. Bukan kita yang kelangan dari kita ni yang menyebabkan asobiah tu. Dan bukan juga dari kita yang perang kerana asobiah. Maksudnya macam kita lah. Kalau kat Malaysia ni berperang ni banyak kepada politik. Berperang je sebab politik kan. Kerajaan gagal. Sebelum ni apa? Sebelum PH. Sekarang ni masalah sekarang ni hashtag kerajaan gagal esok kan. Itu selalunya gaduh sebab tu lah. Tapi kat TikTok ada satu challenge lah. Challenge ni adalah untuk bergaduh tanpa melibatkan politik. Macam mana? Macam mana nak gaduh tanpa melibatkan politik? Ada orang kata, tapi yang dia buat tu adalah dia buat nasi lemak tak sedap. Memang gaduh lah. Nasi lemak tak sedap kan. Gaduh satu TikTok. Itu lah. Contoh lah. Tapi tu dia buat konten je. Dia buat konten untuk bergaduh tanpa politik. Nak kata apa? Nak kata orang sekarang ni gaduh kebanyakan adalah sebab politik. Dulu zaman-zaman 60-an, zaman-zaman asobiah yang ketat dulu, lagi teruk dia punya politik dia. Iaitu tak ada kahwin antara UMNO dan juga PAS. Pernah dengar kan? Isu yang tak ada kahwin sebab ni. Ini dulu lah. Sekarang ni isu tu dah tak ada lah. Isu tu macam kurang. Tapi masalahnya masih kekal lah. Tapi dah kurang lah. Diorang ni memang kuat betul dengan pendirian diorang. Tapi bukan kita bincang politik kat sini. Kita bincang tentang asabiah. Dan bukan dari kita orang yang mati terbunuh sebab pertahan ke asabiah tu. Ni macam karakter waktu pahaman kita, orang yang memperjuangkan bangsa lah. Memperjuangkan bangsa ataupun negara. Tapi sekarang ni sebabkan kita dah merdeka, tak ada masalah. So bangsa sekarang ni, walaupun merdeka, kita ada masalah dari segi bangsa Melayu, Cina dan India. Yang bergaduh selalunya Melayu dan Cina lah. India senyap ke. India gaduh yang kita diorang ke. Cina yang Melayu dia selalu gaduh. Itu. Okay, ini susah baca. Ni hak yang perlu ditunaikan dalam ukhuwah. Ni saya terbalik kan. Tak apa. Okay, hak ni ada 8. Ada 8. Dia ambil daripada hadis. Ni hadis, 2 hadis ni. Kalau kita baca, Ibn Rasulullah SAW bersabda, hak seorang Muslim dengan Muslim lain adalah 6. 6. Ini typo. Biarnya. Para sahabat bertanya, okay. Nabi kata ni ada 6. Ada 6 sahabat. Hak orang Muslim ada sahabat Muslim. Maksudnya hak Akasyah dengan Fadil ada 6. Apa itu 6? Apa itu wahai Rasulullah? Itu boleh menjawab. Apabila engkau bertemu, ucaplah salam. Ini Ana suka waktu buat anak sekolah menengah. Ana waktu tu pengawas. Ana dia dari senior ni si junior. Dia jumpa junior tu salam. Orang salam banyak kali. So bila Ana buat macam tu, bila diorang jumpa Ana, diorang salam Ana. Maksudnya kita membudayakan bagi salam lah. Tapi sekarang ni dekat degree susah sikit lah kita nak jumpa orang. Susah. Sama-sama orang lain lah, lagi susah nak jumpa. Kalau boleh
antara salam mulut ataupun salam di tangan lah. Beza kita dekat you dan juga di sekolah rendah atau sekolah menengah, kita bagi salam kat cikgu. Sekolah rendah kita tolong cikgu. Kita dah tahu lah, kita tunggu kat parking cikgu. Cikgu nak boleh angkat tak? Boleh angkat je. Nanti cikgu bagi coklat. Nah, itu contoh lah. Walaupun atas sebab coklat sebab. Tapi ada adab dengan guru. Tapi kat you ni macam saya tak nak sebut lah. Macam lah. Kelas macam lambat sikit and so on. Cuba. Okay, apabila ia mengundangmu, okay, first tadi adalah kita ucapkan salam bila kita berjumpa. Yang kedua adalah apabila ia mengundangmu, penuhilah. Maksudnya kalau dia ajak kenduri ke, dia ajak datang rumah ke melarat tu raya ni kan, tepi. Ini adab kita. Kita punya hak kita sebagai muslim, kita tepi. Okay. Macam hak kita dalam kita bersuara, datang kita meeting, hak kita adalah kita bersuara. Kita kena sampaikan kita punya pendapat. Kalau tak sampaikan, hak kita ni dicabut lah. Okey, apabila ia minta nasihat, maka nasihatilah. Ini Ana suka waktu Ana diploma dulu lah. Waktu Ana diploma, Ana minta nasihat dekat sini lah. Sini tu sebab dia sekolah agama. So, dia minta nasihat lah. Asalnya, tak tajuk pun. Dia jumpa dia kat jalan. Dia Aki. Dia beraki lah. Tak ada lah. Jumpa dia, panggil nama dia. Adam. Nama dia Adam. Tak banyak. Tak ramai Aki ni. Ya, panggil Adam. Adam, tolong bagi nasihat. Dia pun tak tahu bagi nasihat apa. Tiba, tahu kan tak nasihat. Tak ada masalah, tak ada apa kan. Dia kasih kan. Alhamdulillah lah. Sebab dia tu seorang kufas, seorang yang menghafal Al-Quran. So, Alhamdulillah dia punya satu tinggi. So, kalau dia minta nasihat, kita kasih lah. Nasihat ni tak sedar lah. Nasihat dalam dari segi akademik kan. Contohlah dia tak faham akademik. So kita kasih nasihat, kita kasih sikit. Okay, tips untuk faham ni, kita faham ni. Okay, apabila ia bersin, doakanlah. Ni bersin. Doa untuk waktu bersin. Okay, apabila ia sakit, tengoklah. So, waktu sakit, waktu pandemik ni banyak yang ada lapar ni. Doa-doa kan lah dia orang sihat kita. Macam mana demam 2 minggu lepas. Okay. Sedih. Patah pula. Okay. Okay, apabila dia sakit, apabila meninggal dunia, maka pergilah ziarah kubur dia. Okay. First adalah apa dia? First adalah kita bila jumpa, kita beri salam. Yang kedua adalah kalau orang dia panggil kita kenduri, kita pergi. Yang ketiga, kalau dia minta nasihat, kita bagi nasihat. Yang keempat, kalau dia bersin, kita doakan dia. Yang kelima adalah kalau dia sakit, kita pergi tengok dia. Yang keenam, bila dia mati, kita pergi tengok dia juga. Okay, hadis kedua ialah Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melapangkan kesempitan dunia seorang muslim, seorang mukmin yang lain, maka Allah akan melapangkan baginya kesempitan bagi hari kiamat. Maksudnya, bila dia tolong menyebab kita ni kat dunia, Allah kurangkan kesempitan kita di akhirat. Dan barang siapa yang mempermudahkan kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudahkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya, maksudnya dia macam timbal balik lah. Kita tolong orang, Allah tolong kita. Tolong macam mana? Wallahu a'lam. Bersifat macam mana? Tentu lah. Bersifat kerajaan bagi duit pun, itu Allah tolong kita juga. Dia kena pandang, bukannya kerajaan yang bagi duit kita, itu Allah yang bagi duit kita. Jadi sifat tak tasawuf sikit lah, tasawuf. Jadi mana kalau kita faham, kita buat kan BSL lah, maksudnya bantuan sara hidup kan. Kita kata kerajaan bagi duit. Kita kata kerajaan bagi duit. Salah. Nanti takut iman kita salah. Takut kita mengatur pada kerajaan, bukan kepada Allah. Yang mana rezeki yang bagi tu Allah, bukan je kerajaan. Ini macam tak kena-mengena, tapi kena clearkan jugalah bahagian dia bahagian akidah juga, bahagian iman kita. Tapi orang tak fikir pun bahagian ni. Tapi takut orang yang belajar tentang tasawuf, dia terfikir. Dia kena jaga hati lah. Maksudnya jaga hati kita untuk nampak bukan sebab rezeki itu bukan sebab dia bagi, tapi Allah yang bagi. Barang siapa yang menutupi celah orang lain, Allah akan menutupi celah dia. Sama je macam tu. Allah akan sentiasa tolong dulu. Okey. Ni yang sebut dia. Dia macam kalau kita tolong orang, Allah tolong kita di akhirat. Kalau orang dan di dunia juga. Jadi kita tutup sahabat kita punya aib kita pun ditutup juga. InsyaAllah. Kalau Allah buka aib kita banyak kan. Banyak curang banyak.
Yang kita gaduh yang orang ke, kita betul orang tak tahu, kita tahu. Okey, ini apa ni, menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin telah mengariskan 8 perkara yang perlu ditunaikan dalam sejarah Islam. Oh, sakit saya. Okey, 8 benda. Yang tadi tu 6 perkara berdasarkan hadis Nabi. Dia pun kebanyakan sama je ni. Okey, satu adalah saling tolong menolong dalam keadaan senang atau susah. Okey, kita tolong dia senang atau susah. Betul. Kalau ni waktu kita senang je kita tolong orang. Waktu kita susah tak tolong orang. Susah kita nak tolong orang waktu kita susah. Susah yang susah. Okey, perumpamaan dua orang bersaudara itu adalah kedua kedua tangan yang salah satunya basuh tangan lain. Basuh tangan. Maksud seorang ni dia tak boleh basuh seorang. Boleh kan? Boleh basuh satu, tapi dia tak bersih lah kan. Macam kita makan tangan, kita basuh. Tak bersih lah, dia macam tak ikut cari panduan KKM lah. Yang ada 7 step. Yang kena 7 step lah. Tapi bila ada 2 jari ni, kadang-kadang kita bersyukur dengan jari kanan. Kanan kiri kita kurang. Padahal kita kena bersyukur dengan kedua-dua jari ni. Gitu. Okey, yang kedua adalah menolong saudara kita menyelesaikan hajatnya sebelum diminta. Menolong saudara kita untuk menyelesaikan hajatnya sebelum diminta. Kita buat dulu sebelum diminta. Wow, memang sufi kan. Kita tolong dia sebelum dia tak tolong. Dia macam, aku tahu nak minta apa. Macam regular customer dekat kedai kan. Dia datang lah, dia nak apa kan, dia nak nasi bujang. Okay, diam atau tidak bermukatakan atau menyebarkan keaibannya. Okay, ni berdasarkan hadis tadi lah. Okay, ayat keempat, menebarkan ataupun menebarkan kebaikannya dan memanggilnya dengan namanya baik. Apabila seseorang yang kamu mencintai seseorang, maka kabarkanlah. Maksudnya jangan kita maksudnya 3 yang 4 ni berkait apa lah. Kita jangan sebarkan keaiban dia. Maksudnya dengan bawang tak kisah dia, tapi kita bawa benda yang baik. Dia ni pergi masjid ni, alhamdulillah. Tak tahu ayat dia sakit. Tak tahu ayat dia sarkazm ataupun tidak, tu tak faham, alam lah. Apa maksud dia macam jahat kan. Double meaning. Okay, Sayyidina Umar juga pernah berkata, 3 perkara kamu lakukan maka akan sedia dengan kerajaan ni lah. Okay, yang pertama, bertemu mulakan dengan salam. Jumpa orang, salam. Yang kedua, lapangkan tempat duduk. Maksudnya bila nampak dia datang, okay ni terbang. Maksudnya kita injak sikit lah bagi dia duduk. Dan yang ketiga, panggillah dengan panggilan yang baik. Janganlah panggil dia panggilan yang tak baik kan. Nabi suka panggil sahabat ni dengan panggilan yang baik. Macam nama Abu Hurairah. Nama asal Abu Hurairah tu adalah hamba matahari. Nama asal dia. Kan? Tapi Nabi panggil dia dengan Nabi Abu Hurairah. Nama yang baik. Okay, jika yang kelima adalah jika dia terlalai, nasihat dia. Okay, ini macam hadis tadi lah. Yang keenam, mendoakan dia semasa hidup dan juga sampai mati. Yang ketujuh, menghormati semua rakan-rakan atau kaum kerabatnya. Okay, yang ni basic ni dalam kita berkenalan lah. Dalam kita nak kenal orang, kita kena hormat kawan dia. Ini penting. Kita selalu nampak, contohlah kita kenal dengan Akasha. Akasha ada member dia kan? Ada member dekat contoh kat Sabah. Anda pergi ke Sabah dalam ada duduk kat Akasha punya rumah. Tiba-tiba jumpa yang member dia. Dan tiba-tiba anda berlagak. Automatik ada kepala lah. Macam tu lah. Dalam tempat orang berlagak kan. Okay, tidak memerhati sahabat kita dengan apa-apa yang boleh menyusahkan dia. Ni yang masalah ni. Masalah apa? Okay. Nak buat pasal? Okay, 9 minit lagi. Wow, 9 minit lagi Okay, sekejap. Nak biar. Okay, last. Betul-betul last lah, mantap lah. Okay, itu virus. Habis 9 minit lagi nak buat pasal. 9 minit lagi nampak pula. Tak apa, buat pasal dua. Siap member kan. 9 minit lagi. Nak buat pasal. Okay, tak apa, kita kat Semenanjung lagi sejam lebih ni.
Okay, Lama ini lagi. lama lagi sejak ya. 4 ml lagi. Okay, dalam buku ni kita ada satu virus, virus lah. Tapi virus ni bukan dalam buku sajalah. Maksudnya di tempat semua orang pun ada virus juga. Virus COVID-19 nanti. Tak ada. Okay, virus yang senang lah. Apa-apa yang menghancurkan kita punya keakraban, menghancurkan jaringan ukhuwah kita adalah satu virus. Ataupun penghalang lah. Macam hasad dengki. Yang paling senang lah kalau kita buat apa yang Nabi suruh tadi, virus tak ada lah. Paling senang lah bawang lah, bawang ni memang susah. Sehari-hari kita bawang. Tapi bawang ni kalau kita dah kenal orang, kalau tak kenal orang kita tersusah nak bawang. Tak kenal dengan Fadil, susah nak bawang tak kenal. Belum kenal lebih rapat. Belum kenal lebih rapat, macam mana nak bawang kan? Okay, tabayun. Okay, yang first, macam mana kita nak hilangkan tabayun. Maksudnya tabayun ni kita kena dalam surah Hujurat ayat ke-6, kisahkan tabayun. Saya ada orang something datang bawang, kita kena survey semua tahun ni. Mengelakkan prasangka. Okay. Kita tak boleh nak, dia bawa plastik hitam waktu puasa. Nampak? Kita dah keluarkan satu bibit hitam lah, bibit hati hitam tiba. Okay, tidak mencari-cari kesalahan dan juga aurat orang lain. Aurat ni maksudnya kemaluan ataupun aib lah, aib. Ingat, dah tak nampak, kita mencari pula. Ini memang mencari lahas ni. Dah tak nampak, dia mencari pula kan. Okay. Bawah ni apa ni? Hujurat ayat ke-12. Oh. Okay. Tidak memperolok-olokkan orang atau kelompok lain. Ni macam kisah yang tadi lah. Kisah yang kita kena hormati sahabat member kita. Atau kita terlebih peli lah. Kita member kita seronok kita nak bahan. Tapi jangan terlebih-lebih. Tidak mengumpat. Okay, dalam tabayun ni surah Hujurat ayat ke-6. Okay. Surah Hujurat ayat ke-6. Lepas tu tidak berprasangka ni ayat Hujurat ayat ke-12. Tidak mengumpat ni pun ayat ke surah Hujurat juga. Kebanyakan surah Hujurat ni mau pada adab kita bersahabat, adab kita berukhuwah. Kalau saya surah Hujurat je saya dah lepas tu. Kalau kita baca Al-Quran by day kan. Maksudnya juzuk Al-Hujurat satu hari satu juzuk. Habis tu. Juzuk ke 24, 28. Maksudnya ini lusa. Okay. Akan datang lah kat atas. Sebab lepas tu ada dengar kat TV kat surah Hujurat ni selalu dimainkan. Okay. Yang lain adalah tidak mencela orang lain. Sama je dengan tidak mempolok kan. Tak tahu apa beza dia. Okay. Meninggalkan panggilan dengan sebutan yang tidak baik. Sama dengan yang atas tadi. Okay. Yang last. Mana dia punya tingkatan usul? Oh sini tingkatan ukur. Okay, tingkatan ukur ada 3. Satu adalah salamatul sodri ataupun bersihnya jiwa ataupun lapang dada. Jadi perasaan hasad dengki, benci ataupun prasangka dengan kita punya sahabat. Contohlah tiba-tiba prasangka dengan member kita kan. Untuk online ni susah kita nak prasangka, susah. Online ni banyaknya adalah perasa hati sebab kita salah faham kan. Kita hantar satu ayat dekat WhatsApp. Salah tone. Dia baca dengan nada lain. Ni masalah. Selalu itu. Okay, yang kedua adalah tingkatan ni adalah mencintai saudara dia atau mencintai diri sendiri. Macam mana kita cinta diri sendiri kan, macam mana kita jaga diri kan, kita tak makan benda yang haram, kita tak makan benda subhah, kita jaga diri, kita jaga solat kita and so on. Macam tu lah kita dengan sahabat kita. Kalau kita sendiri tak jaga solat, macam mana kita nak jaga solat sahabat kita kan? Itu. Macam apa yang kita buat kat diri kita buat kat diri sahabat kita. Janganlah buat benda, kalau kita buat benda yang salah kat diri kita, jangan kita ajak member kita pula. Member ajak bawang sekali tak boleh. Okay, tingkatan yang last tadi adalah seperti apa yang anda bincangkan dalam sejarah tadi, yang sirah tentang pelanjaan muk lah. Maksudnya isyar. Tingkatan yang paling tinggi lah. Maksudnya kita mendahului sahabat kita daripada kita. Masalah sekarang ni, dalam tiga tingkatan ni kan, tingkatan first pun tak dapat lepas ni. Sebab apa? Sebab kita tak kenal member tu. Kita tak arif. Kita tak arif lagi dengan dia. Kita tak kenal lagi siapa-siapa mak bapak dia. Kita tak kenal adik-beradik dia. Kita tak kenal perilaku dia. Kita tak kenal apa yang suka dia, apa yang dia tak suka.
Ini pun tak mendalami lebih dalam lagi. Oh, memang dalam meeting rasanya Fadil selalu dalam meeting akan ada start dengan ta'aruf, betul tak? Selalu ta'aruf. Tapi masalah di badan ta'aruf ni adalah kita tahu teori. Okey, dia suka colour apa, dia suka minat colour apa, dia beli baju apa, mana apa kan. Rasanya kita kenal basic ni, tapi kita tak mendalami dia perilaku peribadi dia. Macam mana perangai sebenar dia kan, macam mana perangai dia kat bilik. Beza perangai kat bilik ni, perangai dia kat dalam persatuan. Beza. Dia tidur terbalik ke. dia tidur kat lantai. Itu lambat lah tu. Jadi kita wah banyak benda yang kita kena consider untuk kita bersahabat. Okey, muhasabah. Muhasabah ni tak ada apa pun, kita just apply apa yang kita belajar hari ni tentang usrah dan juga ukuah ni sebenarnya. Alhamdulillah lah. So masuk rujukan kita Quran Karim, kebanyakan surah Al-Hujurat. Itu ukuah Islamiyah adalah ni buku fiqh sirah daripada Imam Al-Batuti Al-Buti. Terus sirah Nabi Muhammad ni tak apa. Saya baca. Okay, alhamdulillah kita dah habiskan 2 tajuk pada minggu ni. Okay, minggu depan kita akan masuk tajuk Islam. Tasawuf Islam. Apa itu Islam sebenarnya? Islam tu ad-din and so on. Sumber Islam and so on. Tapi panjang lah, tajuk yang banyak panjang lah tajuk. Okay, alhamdulillah. So far Fadil ada apa? Nak tanya Digital Circle ni ada 2 grup ke? 2 grup? Sebab ada lagi satu grup juga saya join. Oh, ada 2 ada siapa? Saya tengok. Dia dah start tu? Dia start Dah start dah, tapi dia voice dia. Dia kelas voice. That's why. Macam pelik. Dia ada Huzair Amri. Uzair Amri. Okay, sekejap. I tengok dia punya Digital Circle 21. sebab takut dia redundant. Mana? Allah. Uzair esko baru, esko kami baru. Okay. Sekejap. Oh, ni surah Qadir. Okay. Surah Qadir. Oh, okay. Kita tengok sini Huzair. Oh lah. Assalamualaikum terus kali. Hasan dengan Fadil dengan tak. Saya lepas dengan Ana, saya Ana dengan Pak An. Betul tak? Betul. Tapi sekarang ni Hasan pun dah masuk dalam grup Huzair juga. So bukan nama. Betul kan? Ya. Mula-mula saya pelik juga. Ada lagi satu grup Digital Circle lah. Sebab ada 2, maybe dia ambil yang sebab ada Alif Firdaus. Sebab Alif Firdaus kan Anton punya Esko. Kemungkinan jugalah. Macam pelik. So Enta akan stay dalam mana? Dalam ni kot, sebab dah lama kan. Okay, dah lama. Okay. Boleh? Maksudnya kena nanti Ana Roger balik dengan PIC yang handle usrah ni. Maksudnya sebab dia listkan yang tu. Dia tak
betul-betul habis ya, kosongkan yang sebelum ni. Tak apa, nampak. Baik, dalam kalau dari segi usrah PAMA ni atau usrah PMH ni ada 4 grup. Grup Huzai grup keempat, dan grup ketiga. Okey baik. Okey, nanti Ana take note bahagian tu. Alhamdulillah. Saya so far Huzai punya usrah voice lah. Dia guna voice dia. Voice dia. Tak sempat tu, rasanya dia pun tak sempat. Huzai dengan Ali Firdaus. Exco kami dekat Exco apa nama? Exco EPI yang baru. Alright, macam ni dulu ada apa-apa tak? Nak share ke apa? Tiba kan? Rasa sedih sebab PKP ke? Tak ada. PKP tu dah setahun dah. Sini pun dah hujan dah. Dah hujan tu lah. Kedah pun sekarang dah makin gelap. Makin gelap kan? Nak hujan dah tu. Sebab petang-petang hujan, sekarang musim hujan dah. Petang-petang dah hujan dah. Belum musim kehujung lagi. Tu lah, macam musim hujung lagi lah. Hujan selalunya tu lah. Setiap kali hujan pula. Setiap kali nak raya tu hujan kan? Tapi tak raya. Macam tak percaya. Jangan mention benda yang fakta. Okay, nak tutup sharing ni. Okay. Tajuk yang lepas agak panjang lah. Kita maybe buat 2 minggu. Kalau boleh habiskan awal, habiskan lah. Hari weekend juga kita buat. Nak survey, tapi nak survey selalunya lambat. Macam sebelum ni kan selalu survey kan lambat kan. Sampai lambat lah tu. Satu lagi tak free, banyak ramai tak free kan. So kalau kita setkan tarikh terus okey. Nak setkan tu kadang-kadang susah kan. Maksudnya kalau ramai, kalau hari siap tu ramai yang tak ada, orang kita set survey. Macam tu okey. Macam petang Ahad lah selalunya. Okey kan petang Ahad. Kedua ataupun okey kan, betul kan? Sebab kita ada 4 orang. Tapi tu lah Hamzah kerja Duit raya. Duit raya. Biasanya kalau tahun lepas dia jual lemang. Ingat? Ingat time raya tu. Tahun raya. Dia Mustahil dia lah, dia tahu tu jual lemang. Tu lah tarikh lah masa lah. Sebab kita yang setahun lepas pun dua sen lepas pun sama juga. Isu sama dan isu masa nak berusrah ni. Satu sebab tak sempat nak survey, satu sebab nak cari masa tu. Okey lah kalau kita setkan pada petang Ahad. Lepas tu kalau ada kekangan kita setkan hari baru. Maksudnya fix ni adalah petang Ahad lah. Okey. Okey kan. Tapi tu kalau meeting juga tak ada apa. Alright, kalau tak ada apa, sekarang 6.30. Alhamdulillah kita dah habis dan 2 tajuk. Untuk Fadil tajuk ulangan lah. Kan? Tajuk ulangan sikit, ukah dengan apa nama? Aku dengan halakah. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa pada minggu depan ataupun lepas raya lah, lepas raya. Kalau nak kasih duit raya tu boleh lah. Tiba duit raya kan. Okey. Refresh balik. Refresh balik. Tak apa. Ni delay ke? Macam video tu macam ada lag sikit. Okey kan? Okey. Ya, alhamdulillah 6.30 Ana stop dari meeting sebab tadi kita start 4.45 kan. Tahun ni dah lama duit raya kot. Delay betul ni. Halo. Hujan, lainnya slow. Lain slow. Asyik baik kita sudah sebelum delay. Delay betul ni. 40. 45, 40, okey. Hampir 2 jam tu. Sedap tak sedap hampir 2 jam. 40, 50 dan hampir 6.40, okey. Kita akan shortkan lah berusaha kita ni sampai sejam setengah je. Tak lama kan. Kita ada assignment, ada meeting soal. So kita jumpa minggu depan. Salam pada ahli keluarga. Harap dapat menjalani hari-hari terakhir dengan mendapatkan Lailatul Qadar lah. InsyaAllah. Amin. Meningkatkan kita punya keimanan. Okay. InsyaAllah anda tutup kita punya tangguh kita punya usrah minggu ni. Minggu akan
Apa tu? Minggu depan dengan kasus kafalah. Ya, alhamdulillah. Okay. Okey, saya. Saya live dulu ya. Okey. Okey, rasa ada. Rasa tak ada nak kick. Okey, tak ada.